Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran sirah tahun 3 pada kali ini, kita akan belajar tajuk yang ketiga, iaitu rancangan kafir Quraisy membunuh Rasulullah SAW. Bilakah perancangan ini berlaku? Perancangan ini berlaku sebaik saja perjanjian Aqabah berjaya dimeterai antara umat Islam di Mekah dengan umat Islam di Yathrib, di mana orang Islam di Yathrib menjemput orang Islam di Mekah untuk berhijrah ke Yathrib, dan mereka berjanji akan membantu umat Islam yang berhijrah ke sana, dan mereka juga berjanji akan melindungi Rasulullah SAW. Jadi kafir Quraisy di Mekah, bila mereka dapati umat Islam semakin ramai berhijrah ke Yathrib, mereka dah boleh bayangkan satu hari nanti umat Islam akan menjadi semakin kuat kerana bergabungnya orang Islam di Mekah dengan orang Islam di Yathrib ataupun di Madinah. So kekuatan umat Islam ini satu hari nanti akan memberi ancaman kepada mereka. Jadi mereka merasakan perlunya ataupun penting untuk diadakan mesyuarat untuk membincangkan apa tindakan yang perlu mereka lakukan. Mesyuarat tersebut berlaku di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni sebenarnya asalnya rumah milik kepada moyang kaum Arab Quraisy, iaitu Qusay bin Kilab. Yang akhirnya rumah itu dijadikan sebagai tempat bermesyuarat bagi musyrikin Quraisy untuk membincangkan masalah yang berlaku di antara mereka. Ada beberapa poin penting yang tidak disentuh ataupun tidak disebut di dalam buku teks sirah. Yang pertama, iaitu mesyuarat tersebut sebenarnya dihadiri juga oleh Iblis. Iblis menyamar sebagai seorang lelaki tua yang sangat berwibawa. Dia ada aura dia. Bila tengok je orang Quraisy tengok, orang tu tanya, "Kamu siapakah kamu ni?" Dia berkata, "Aku seorang lelaki daripada Najd." Sebuah tempat di sekitar Mekah, di Najd. So mereka tak banyak tanya sebab dia nampak orang ni orang yang berumur, orang berusia, kemungkinan ada banyak pengalaman, dan dia nampak ada kewibawaan pada orang tu. So dia tak halau keluar, dia benarkan dia turut serta. Dan satu lagi poin penting, dia tak dinyatakan di dalam buku teks siapa yang bagi cadangan untuk membunuh Rasulullah tersebut. Sebenarnya rancangan membunuh Rasulullah itu bukan cadangan yang pertama. Sebenarnya sebelum tu dah ada dua cadangan, sekurang-kurangnya dua cadangan sebelum itu. Yang cadangan pertama ada di kalangan musyrikin Quraisy ni, dia cadangkan supaya dipenjarakan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Iblis yang menyertai mesyuarat tersebut, Iblis memberi komen. Dia kata rancangan ni bukan rancangan yang terbaik, kerana kalau dipenjarakan Rasulullah sekalipun, dia masih boleh memberi arahan kepada pengikut dia daripada dalam penjara. Dia boleh beri arahan pengikut dia kemungkinan nanti akan melepaskan dia, kemudian akan menyerang orang Quraisy. Iblis cadangkan fikir rancangan lain. Orang kedua pula dia bangkit, dia bagi cadangan dihalau Rasulullah, dihalau keluar, diusir keluar daripada Mekah, ataupun lebih jauh pada Mekah, diusir keluar. Iblis sekali lagi dia bagi komen. Iblis ni sebagai makhluk yang berpengalaman, dia hidup lama kan sebenarnya daripada Nabi Adam lagi, bahkan sebelum Adam lagi. So Iblis bagi komen, dia kata itu pun bukan rancangan yang terbaik. Walaupun dia dihalau keluar, tapi dia kata, kamu perasan tak Rasulullah SAW ni, Muhammad ini, dia kata dia seorang yang sangat berpengaruh. Kata-kata dia kalau dia bercakap, orang akan dengar, orang akan boleh terpengaruh. So kalau kita halau dia keluar, kemungkinan dia akan mempengaruhi orang di tempat lain dia pula. Dia mempengaruhi orang di situ masuk Islam, nanti dia akan menyerang Mekah pula kemudiannya. So Iblis kata, fikirkan rancangan yang lain. Akhirnya bangunlah Abu Jahal. Abu Jahal bangun. Abu Jahal cadangkan dibunuh Nabi Muhammad dibunuh, tetapi yang membunuhnya bukan seorang, tapi setiap seorang daripada setiap kabilah daripada kaum Arab Quraisy ni. Mana kaum Arab Quraisy ni dia ada banyak kabilah. Setiap kabilah tu dia keluarkan seorang pemuda lelaki yang gagah, yang dapat dipercayakan untuk menjalankan tugas ni. Satu kabilah seorang. So nanti bila banyak ramai, kalau dia dapat bunuh Rasulullah, Bani Abdul Manaf ataupun Bani Hashim, dia tak akan mampu nak menuntut bela, nak membalas balik pembunuhan Rasulullah tu. Dia takkan dapat menuntut sebab dia kena berdepan dengan banyak kabilah. So orang kata sekurang-kurangnya pun Bani Hashim ni mungkin dia akan tuntut bayar ganti rugi. Kalau dia tuntut macam tu, kita bayar je lah. Tapi yang penting dia takkan mampu untuk menuntut balas darah dengan darah. Maksudnya berlaku peperangan, dia takkan mampu macam tu sebab dia kena berdepan dengan ramai kabilah. So Iblis bila dengar rancangan ini, Iblis memuji rancangan ini. Dia kata inilah rancangan yang
yang terbaik. Dia kata ini rancangan terbaik. So mereka pun akhirnya bersurai bila dapat satu keputusan, iaitu tindakan yang perlu lakukan ialah membunuh Rasulullah. So bila Rasulullah dapat dibunuh, Islam pun akan terhenti. Apa gunanya umat Islam dah berhijrah ramai ke Madinah, dah berhijrah ramai ke Yathrib, tapi Rasulullah kemudiannya dibunuh kan. Islam tu tak dapat berkembang lepas tu. Sebab ajaran Islam belum komplit lagi. Di Mekah saja ajaran Islam belum komplit, belum selesai lagi. Ayat Quran pun belum turun habis lagi. Jadi kalau dapat dibunuh Rasulullah sebelum dia berhijrah ke Madinah, Islam tu kemungkinan akan terencat, terbantut perkembangan Islam tu. Wallahu alam. So pelajaran untuk tajuk ketiga ini kita akan sambung dalam video yang seterusnya, insya-Allah. So mohon anak-anak semua jangan ketinggalan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.